Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat anak-anak murid tingkatan 3. Okey, yang pertama sekali kita terus kepada tajuk nombor indeks, hukum yang keempat dalam nombor indeks iaitu sebagai contoh dah tengok kat sini dah. Kalau asas sama, nak buat apa dengan indeks ni? Tambah. Okey, kalau asas sama, indeks tu kita tambahkan. Sebagai contoh A kuasa M darab A kuasa N, so dia punya rumusan dia adalah A kuasa M tambah N. Okey, kita pergi pada contoh. P kuasa, nampak kat sini ada P, Q, P, Q, Q. So step yang pertama, kita kumpulkan P dengan P, Q dengan Q. Asas yang sama ya. So kita buat dia. Okey, P kuasa 3 darab P kuasa 8 darab Q kuasa negatif 4 darab Q. Okey, kalau tak tulis apa-apa di soalan ni, maksudnya kuasa 1. Okey, bukan kosong kuasa 1. So Q kuasa 1 darab Q kuasa 5. Okey, kita dah kumpulkan ikut asas dia, kemudian baru kita boleh buat rumuskan dia. Kalau asas sama, P indeks tu kita tambah ataupun kuasa tu kita tambah. 3 tambah 8 darab Q. So yang ni negatif 4, 1, 5, kita tambahkan dia. Negatif 4 tambah 1 tambah 5. So jawapan akhir dia adalah P kuasa 11. Okey, kalau darab ni kita boleh rapatkan dia. So Q kuasa negatif 3, 2. Itu jawapan yang pertama. Okay, yang kedua, sama macam tadi ya. So kita ingat kalau macam ni, contoh X, Y ni, kalau tak tulis apa-apa ni, kalau rapat macam ni, dia membawa maksud darab X darab Y. Jadi kalau tak nak keliru, kita pecahkan dia, kemudian kita asingkan ikut asas. So ini adalah X kuasa 5 darab Y kuasa negatif 2 darab Z kuasa 3 darab X kuasa negatif 4 darab Y kuasa 1. Tak tulis apa-apa, maksudnya kuasa 1 darab Z kuasa negatif 3. Kemudian kita kumpulkan X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. So X kuasa 5 darab X kuasa negatif 4 darab Y kuasa negatif 2 darab Y kuasa 1 darab Z kuasa negatif 3 darab Z kuasa negatif 3. Okey, dah kumpulkan ikut sama dia punya asas. Terusnya kita buat rumusan X kuasa 5 tambah negatif 4. Y pula kuasa negatif 2 tambah 1. Z pula kuasa negatif 3 tambah negatif 3. Z kuasa negatif 3, Z kuasa 3 je kan satu ni. Sorry. Salah salin. Ni kat Z kuasa 3 Okey, lagi satu ingat cara penulisan kuasa tu mesti di atas dan kecil sikit. Okey. So nampak dia punya perbezaan. So jawapan akhir dia adalah X kuasa 5 tambah negatif 4. Tambah tolak tanda berbeza, jadi tolak 5 tolak 4, jawapan ni 1. Kalau tak nak tulis pun tak apa, biarkan saja X ni. Kemudian Y pula pun sama, Y kuasa negatif 1. Kemudian Y kuasa negatif 1. Y kuasa negatif 1. Kemudian yang terakhir adalah Z kuasa kosong. Okey, kalau Z kuasa kosong, sini apa sahaja kuasa kosong. Ingat apa sahaja kuasa kosong. A kuasa kosong, 1 kuasa kosong, 100 kuasa kosong, apa sahaja kuasa kosong atau kuasa sifar, jawapan ni 1. So sebenarnya dia adalah, cikgu tak cukup ruang korang buku tu panjang kan, tulis bawah. So X, Y kuasa negatif 1, ini sebenarnya depan dia 1 ni tak perlu tulis pun tak apa. So jawapan akhir dia adalah X, Y kuasa negatif 1. So indeks negatif kita akan belajar kemudian, sebab sepatutnya jawapan akhir dia akan jadi X per Y. Tapi tak apa, tinggalkan jawapan macam ni dulu, nanti akan ada tajuk subtopik indeks negatif. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, contoh ketiga. Okey, 2K macam tadi cikgu dah cakap 2K ni membawa maksud 2 darab K. So ini adalah 2 darab K kuasa negatif 2 darab 5 darab K kuasa 4 darab 3 darab R kuasa 2. Okey, so ingat lagi sekali, nombor dengan nombor, pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. So kalau nombor ni 2 dengan 5 dengan 3 ni kita bawa ke depan, hasil darab macam biasa. So 2 darab 5 kita susun 2 darab 5 darab 3, itu kumpulan nombor. Okey, darab K kuasa negatif 2 darab K kuasa 4 darab R kuasa 2. Okey, biarkan macam ni dulu, kita asingkan ikut
dia punya kategorinya. So yang nombor darab macam biasa, 2 darab 5 10, 10 darab 3 30 darab, okey, K ni adalah negatif 2 tambah 4 darab R kuasa 2. So jawapan akhir dia adalah 30 K kuasa negatif 2 R kuasa 2. Nampak ada negatif kan? Biarkan dulu, sebab nanti akan ada subtopik indeks indeks negatif. Okay, so biarkan dulu jawapan dia macam ini. Okay, cikgu dah tunjuk 3 contoh. Tugasan korang seterusnya adalah, okay, tolong buat yang soalan ketiga. 3 soalan ni, D, E, F. Okay, so buat soalan ni dalam buku tulis Math 1 tu, yang panjang tu, satu je. Buat baik-baik, contoh baik-baik, dah siap, boleh snap hantar kat cikgu, ataupun at least cikgu tahulah korang dah buat. Nanti kita akan jumpa pada sesi yang akan datang. Okay, so lepas ni kita akan buat tajuk hukum kelima pula, melibatkan bahagi. So kita akan jumpa pada next Google Meet, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep calm and love maths.